Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan bi'afid amal kafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma fakihna fid din wa 'allimna. Allahumma fakihna fid din wa 'allimna at-ta'wil warzuqna fahma an-nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma ya qawiyya matin ikfi syarra zalimin. Allahumma nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa barik wa sallim alhamdulillah. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baik. Temu kembali sesi yang terakhir, maksud saya sesi saya lah. Ya. Sementara menanti masuknya salat zuhur pada hari ini 1.17, right? Jangan lupa nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja aku beriktikaf dari masjid ini sunat kerana Allah Ta'ala. Iktikaf ni stay dalam masjid. Duduk rehat dalam masjid pun dapat pahala, tu masuk iktikaf. So lama mana nak dapat level iktikaf ni? Selama mana sekurang-kurangnya kadar orang tamak ninah 2-3 saat duduk, dapatlah level iktikaf. Tu dia. Habis nak buat apa duduk dalam masjid? Tidur boleh? Boleh, tapi makruh. Terbaik orang iktikaf tu baca Quran ataupun mendengar majlis ilmu. Alright, sampai situ saja. Kita nak bincang peringatan diri saya jugalah. Reminder ni untuk diri saya, diri tuan-tuan, ya. Kalau tuan-tuan dah tahu, anggaplah satu peringatan saja. Bukan saya nak mengajar tuan-tuan, tidak. So this reminder untuk diri saya dan juga rakan-rakan. Saya nak bercakap soal sedekah. Selalu sangat kita dengar kan? Kena sedekah, sedekah amal, ya. Semua orang tahu secara umum bahawa sedekah itu adalah sesuatu yang baik. Tidak ada orang mengatakan sedekah itu sesuatu yang buruk. Nobody. Tapi kalau pada keterbatasan waktu ini, I think about 30 minutes, kita bercakap soal sedekah, saya akan cuba kupas dari sudut pandang poin-poin yang penting saja, yang punya practical value, diamalkan dalam kehidupan kita. Okey, sedekah ni apa sebenarnya? There is difference between sedekah, hadiah, zakat, infak, wakaf. Semua ni satu tajuk, satu kapal punya cerita. So by definition, dalam Mujam Mustalahat Al-Fiqhiyah ada 2 jilid. Sedekah ni secara umum harta yang anda berikan kerana berharap pahala dari Allah Ta'ala, mencakupi yang wajib. Sedekah wajib, nama dia zakat. Juga mencakupi sesuatu pemberian yang sunat, sedekatun tatawwu', sedekatun tatawwu'. Right? So roughly speaking, generally, bila kita bercakap soal sedekah, itu melibatkan satu pemberian. Itu dia. Tak bagi tak adalah sedekah. Dia mesti ada tindakan giving. Conduct of giving. Pemberian apa? Pemberian yang kita punya, orang lain punya. Kipas ni masjidnya saya ambil, saya sedekah kat orang lain. Tak boleh. Ini merampas, nama dia ghasab, sebab bukan harta anda. Itu buat ghasab. Dalam apa? Dalam fiqh. So kita berikan harta itu, harta saya, harta anda, harta kita. It relates to the conduct of giving, mesti ada melibatkan pemberian. Why? Kenapa nak bagi-bagi? Kerana mengharapkan pahala dari Allah Ta'ala. Itu je dulu. Bila kita sedekah begitu. Sebab itu ada ulama. Antaranya Syekh Badi'u Zaman Said Nursi, dia mengatakan ketika anda sedekah itu sewajarnya anda membaca bismillah, menyebut nama Allah ketika sedekah. Bismillahirrahmanirrahim, anda letak pada tabung,
Anda bagi pada jiran. Munjung itu niatkan sedekah, jangan niatkan kerana hari raya. You get nothing. Munjung ini kan suayai munjung, setengah hati amber-amberan berkat yang so. Jadi Anda niatkan kerana sedekah, ataupun niatkan kerana memberi makanan pada orang yang berbuka puasa. Okey, Ibnu Qudamah mengatakan begini. Hadiah, sedekah, atiyah itu adalah kepemilikan tanpa imbalan. Itu maksud sedekah. Apa maksud pemilikan? Saya mendapatkan harta atau saya memberikan ownership. Saya memiliki sesuatu harta itu tanpa ada imbalan. Saya terima sedekah. Orang bagi saya handset. Abang ambil handset ni, saya terima. Bila orang bagi, saya terima. The ownership, kepemilikan harta ini dah saya punya, bukan dia punya. Tetapi saya menerima ini tanpa imbalan. Saya tak keluar duit untuk telefon ini. So, dia tidak menerima apa-apa. Pemilikan saya tanpa apa imbalan, without consideration, itu namanya sedekah. Kerana kalau dia bagi menawarkan saya telefon dan saya memberi dia imbalan kepadanya dengan wang, itu sudah menjadi jual beli, no more sedekah. Itu konsep sedekah. Ya, sebab itu kita bagi, orang terima sedekah. Okay, dan orang yang bagi jangan harap imbalan. Okay, saya bagi ketupat 6, okay, 6, satu tangkai ada 6 biji. Dengan harapan dia balas lagi. Jangan ada perasaan begitu. Kalau dia nak bagi, lantak dia lah. Memang bagus pun kerana Rasulullah menganjurkan saling bertukar-tukar hadiah. Nanti akan tercipta kasih sayang di kalangan kamu. Sebab itu orang Jawa, bila dia dipunjung, dia akan munjung kembali. Munjung istilah bagi makanan pada bulan puasa before hari raya. Yang bagi jangan mengharap imbalan. Yang menerima, coba biasanya apa cik? Rak kopena, arep balik ke kopriye. Jadah. Apa pula macam tu? Awak mampu, awak balas. Tak mampu, sudah diam-diam. Tapi ingat, Nabi itu memang saling, kalau dia bagi hadiah, dia terima hadiah, dia akan bagi balik. Itu yang kita maksudkan, orang bagi kita nasi Arab, orang tu balas kita dengan air kotak, tak ada masalah lah, janganlah mencaci, itu saja. Akhirnya dalam masyarakat kerana tak faham konsep ini, berlakulah alah tiap tahun aku bagi, dia tak bagi pun, tahun ngarep mandek monjong. Ya berak? Ya. Ini realiti dia, sebab tak faham. Tiap tahun aku bagi, dia tak bagi pun, tahun depan aku tak nak bagilah. Ada pula macam tu. Betul-betulkan. Kena betulkan tu. Baik ya? Betulkan apa? Betulkanlah fahaman. Okey. Innallaha tayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu baik, dia tidak menerima kecuali yang baik. Jangan sedekah dengan duit riba, jangan sedekah dengan duit haram, duit curi. Okey. Sedekah itu tangkap babi hutan belakang rumah, jual dekat satu orang, dapat duit tu, dibagi buat sedekah kat masjid, boleh ke? Tak boleh. Jual beli babi hutan, mana boleh? Dia punya ma'kud alaih itu dah haram. Okey, apa lagi sedekah yang hari-hari kita buat? Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqatun. Senyummu, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqatun. Senyummu kepada saudaramu itu satu sedekah. Tu Nabi kata. Sebab itu orang Islam tak boleh muka ketat. Dia tak boleh muka ketat orang Islam ni. Muka monyok, muka period. Okey. Dia tak boleh gitu, dia kena cool, relax, dia kena senyum gitu. Habis kalau saya jumpa dengan orang yang banyak utangan saya, takkan saya nak senyum juga. Cubalah untuk senyum. Kalau boleh senyum. Okey, tak boleh janganlah ketat, buat biasa. Baik. Okey, fadilah dia ganjaran berlipat ganda. Of course. Kita kena ingat ni. Ya. Bahkan Al-Quran mengatakan masalul ladzina yunfiquna amwalahum. Orang yang bersedekah. Orang yang bersedekah di jalan Allah. Tadi kan kita sudah mentakrifkan pemberian, kepemilikan kita itu kita berikan kerana mengharap pahala Allah. Alright? Perumpamaan orang bersedekah ini kamasali habbatan.
kakak masalah habbatin. Satu biji tumbuh ada berapa? Selalu dengar benda ni kan? Sab'a sanabil. Satu biji dia akan keluar jadi 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin, pada setiap tangkai itu nanti you have 7 branches around, and every branch by what? Mi'atu habbatin, dan setiap tangkai itu ada 100 lagi biji didarab dengan 700 hanya bermula dengan sebiji benih. Nak katanya banyak sebenarnya tindakan sedekah pahala dia. Sebab itu antara fadilatnya ganjaran berlipat ganda. Cuma kita tak nampak kat sini, kat sana besok. Kat akaun sana baru dah dia bermanfaat. Time nak kena seksa dalam kubur baru bermanfaat. Cocok akaun amal dalam kubur. Ini bandingan saja. Mudah-mudahan kita tidaklah diseksa begitu. Kalau tak ada kat sana nak apa? ATM di dunia banyak, ATM dalam kubur tak banyak amal, habis masalah. Sebab itu sedekah berlipat ganda. Wallah yudha'ifu liman yasha. Dan Allah dia katakan satu biji jadi 700, bahkan Allah boleh melipat gandakan lebih dari itu. Itu sifat harus bagi Allah. Dia boleh bagi 7,000, dia boleh bagi 8,000 sebiji itu. Katalah 1 sen boleh jadi 1,000, boleh jadi 7,000. Itu terpulang kepada Allah kerana sifat kehendak liman yasha itu dia boleh melipat ganda. Dia kan multiply the benefits of sedekah itu. Okey, 2. Fadilat sedekah itu selamat dari mara bahaya. Cerita dia panjang lah. Ada satu orang ini dalam syarah Arba'in Nawawi. Anda boleh rujuk. Itu kitabnya saya tidak bawa lah. Terlalu banyak kitab nanti. Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah. Itu kan kitab terkenal. Jadi budak-budak syariah, budak-budak pengetahuan Islam mesti tahu benda ni. Tak tahu tidur lah tulang kelas. Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah. Syarah kepada Arba'in Nawawi. Dia kata satu orang jumpa Abu Hurairah. Dia ada problem. Jadi minta pada Abu Hurairah radhiyallahu anhu supaya doakan. Pendek cerita, awak nak doa dari saya bagi satu amalan, tolong sedekah. Jadi singkat lagi cerita, dalam perjalanan ketika bertemu dengan mara bahaya di laut, dengan izin Allah, asbab sedekah itu menyebabkan dia selamat daripada mara bahaya. Itu dia cerita dalam Arba'in Syarah Arba'in Nawawi. Sebab itu ketika ada COVID, ketika malapetaka berlaku, orang bersedekah banyak di masjid. Orang banyak bersedekah di masjid. Dan secara peribadi saya kata dengan rakan-rakan Medang saya lah. Kampung kita tak selamat, tonggas hilang, hitu hilang dan macam-macam, tolong banyakkan sedekah. Dan dia orang loading, dia orang question mark, apa kaitan keselamatan dengan sedekah? Ya, kita guna cara fizikal, penguatkuasaan, rukun tetangga, rela, polis dan sebagainya. Dan kita juga ikut cara yang non fizikal. Kerana terjamin, hadis mengatakan bahawa selamat dari mara bahaya. Baik, 3. Fadilat itu boleh memanjangkan usia dan juga mencegah kematian yang buruk. Kita tak mau mati buruk kan? Mati buruk macam mana? Waliyahzubillah, ini contoh saja. Mudah-mudahan tidak. Kita kata-kata kuning, kita lagi tekan. Kuning lagi tekan. Kuning lagi tekan. Zup, pam. Mati buruk lah. Itu ya. Saya tak suruh mencaci orang macam itu, tapi itu buruk. Kalau boleh mati dalam keadaan baik. Jadi orang sedekah tu boleh mencegah kematian yang buruk. Mati tengah berjoget, mati tengah sembang hu-ha, tawa tu bahak, mati tengah terima rasuah, mati tengah bagi rasuah. Undang-undang sama, terima rasuah pun salah, bagi pun salah. Cuma saya lah, mungkin saya yang tak berapa nampak, saya jarang dengar bagi pun ditangkap salah. Yang saya selalu dengar, terima, didapati yang bagi pun salah. Dia sama je dalam prevention, Corruption Act tu. Baik. Memanjangkan usia, jadi Nabi kata At-Tabrani, sesungguhnya sedekahnya orang Muslim itu dapat menambahkan umur, dapat mencegah kematian yang buruk. Allah akan menghilangkan darinya sifat sombong, sifat miskin dan juga sifat bangga diri. Baik, orang yang koki, pompous ni,
Orang yang sombong ni, kalau dia sedar diri dia sombong, dia nak selalu menang. Bila berbual dia, ni ciri-ciri lah antaranya. Dia bila berbual, dia conquer cerita, orang lain bodoh. Dia serba tahu, dia profesor serba tahu. Apa saja topik petik dia tahu dan dia akan condemn orang. Okey, ni antara ciri orang sombong. Ataupun bangga diri. Kalau satu masa dia menyedari, kenapa saya selalu begitu sombong? Bagaimana saya ingin menghilangkan sifat sombong saya? Banyakkan sedekah. Itu ubat. Selain dapat memanjangkan usia. Buat apa nak panjang-panjang usia, Ustaz? Panjanglah usia supaya banyak amal. Itu poin dia. Ya? Jangan. Dan kita ditegah daripada mengharap kematian. Keempat, menghapus dosa. Sedekah dapat menghapuskan dosa seperti air memadamkan api. Ini dosa kecil. Dosa besar, this dalil is not applicable to big sins. Dosa kecil ya. Oh, teringat banyak dosa. Alamak, itu dosa. Okey, pergi sedekah. 10 years ago, I did bad several small sins. 10 tahun dulu saya buat dosa-dosa kecil yang banyak. Oh, saya sedar. Pergilah cepat-cepat sedekah. Kat masjid, kat jiran, kat kawan, kat keluarga dan sebagainya. Dengan niat bismillah, mudah-mudahan dengan sedekah aku yang dulu tu hilang. Habis dosa besar macam mana nak buat? Dosa besar hilang dengan taubat sahaja. Sebab itu kalau kita buat dosa besar, tiap tahun pergi umrah dengan harapan balik daripada umrah sampai je airport, oh saya dah bersih, I'm clean. Sebab saya bawa balik umrah seperti bayi. No, tak betul. Ya, dosa kecil ya. Dosa besar dia tetap tinggal dan anda kena bertaubat, menyesal, berazam tidak mengulangi. Okey. Jadi orang berjudi kan dosa besar. Dia kuat berjudi, dia menipu apa semua dosa boleh buat. Tapi tiap tahun dia pergi umrah. Alasan dia cuci lah. Tak ada bang. Dosa besar tak hilang dengan pergi umrah. Dengan bertaubat. Baik. 5. Menjauhkan diri dari api neraka. Menjauhkan dari api neraka, jauhkan dirimu dari api neraka walaupun hanya dengan ini Nabi katalah dengan sebiji kurma. Jadi orang sedekah ni kita boleh make us distance from hellfire. Jadi Nabi kata kamu nak selamat daripada jauh daripada api neraka ni sedekahlah. Sampai Nabi merayu kata sedekahlah walau sebiji tamar. Nak katanya betapalah Nabi berharap sangat kita sedekah. Dia kata engkau ada sebiji tamar pun tak apalah. Bukan satu kontena, bukan satu kotak. Sebiji pun okey. Jadi bukan Nabi suruh begitu, kena faham balarah. Berarti Nabi sampai merayu, uslub merayu sampailah kalau boleh walaupun dengan sebiji tamar. Right, saya habis begitu definasi dan juga fadilat-fadilat. So mudah-mudahan nanti sedekah ya, anda mungkin di sedekah tabung ini atau tabung sana atau di mana-mana bila-bila saja. Baik, apa beza zakat, infak, sedekah dan wakaf? Semua ini satu kapal secara definisi. Sebab kita keluar duit mengharapkan pahala. Tapi kalau dianalisis secara mendalam, infak itu kata dalam Mafatihul Ghaib ya. Itu dalam Mafatihul Ghaib. Wa'alam kata Imam Fakhruddin, wa'alam annal infaqa huwa sarful mal ila wujuhil masalih falizalika liqalu fil mudayya. Baik, dalam WhatsApp hari ini banyak infak itu, infak madrasah, infak masjid, infak. Okey, infak ni apa beza sedekah dengan infak? Totally sama, roughly samalah. Secara umum sama. Kita bagi pemilikan kita untuk mengharapkan pahala Allah. Baik. Secara detail infak itu kata Imam Fakhruddin, anal infaq wa sarful mal, kita membelanjakan, kita memindahkan wang kita for the purpose of public benefits. Sarful bali ila wujuhil masalih, kita membelanjakan harta itu untuk tujuan-tujuan kemaslahatan, for public interest, untuk tujuan-tujuan memberi manfaat umum, itu infak. Siapa nak, okey dalam bahasa kedai kopi, siapa nak sponsor akon? Siapa nak infak akon masjid? Sebab dengan kita berbagi duit kita, dia memberi maslahat air condition yang boleh menyamankan para jemaah. Itu masuk infak. Habis sedekah. Sedekah pun sama. Infak lebih umum, sedekah khusus kerana mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Sedekah itu apa? Qala Raghib.
Ibn Raghib al-Asfahani qala yukhrijuhu ma yukhrijuhu al-insanu min balihi ala wajhi al-qurbati kaz-zakat. Orang yang mengeluarkan hartanya untuk tujuan mendekatkan diri kepada Allah, hampir sebagai satu bentuk peribadatan, itu sedekah. Awak ni dah jauh dah dengan Allah ni. Jauh bukan dari segi fizikal, sebab Allah tidak bersifat dengan ciri-ciri makhluk. Itu masuk balik basic kelas sifat 20. Maksud kedekatan itu maknawi. Orang tak solat, dapat tender bukan main, banyak tukar kereta itu, ini, bab tak solat. Jauh daripada Allah, orang itu diuji dinama dengan istidraj. Semakin jauh dari Allah. Dia tak sembahyang, kenapa kaya? Itu ujian dia. Itu saja. Jangan kata semua kaya bagus. Ada kaya bagus, ada kaya tak bagus. Mudah-mudahan tuan-tuan ni kaya bagus. Alhamdulillah. Baik. Jadi sedekah itu adalah kerana mendekatkan diri pada Allah seperti zakat. Tetapi sedekah fil asli tuqal mutawi', sedekah ini hanyalah untuk pemberian yang sunat, dan zakat dinamakan sedekah wajib, pemberian yang wajib. Baik, next. Zakat ini ambil daripada kitab fiqh, anda boleh jumpa ismun li qadrin makhsusin yajibu sarfuhu li idza li asnafin makhsusah. Zakat ini suatu terminologi, satu istilah yang melibatkan satu kadar yang khusus yang wajib dikeluarkan dan didistribut, diberikan kepada asnaf-asnaf tertentu. Itu maksudnya zakat. Baik. Khulasatul kalam dia begini. Ya. Secara umum, awakaf saya sebut hibah ni apa? Hibah tu hadiah sebenarnya, atas dasar kasih sayang. Anda jual beli tanah kan atas dasar kasih sayang. Apa benda tu? Masuk di hibah. Ataupun anda sebelum anda dah tua, berusia, dan sebelum mati anda nak bagi-bagi harta anda kepada anak, itu nama dia hibah. Tapi risiko sikit nasihatkan. Ada anak yang degil, anak yang okey. Ini problem dia. Maaf ya, saya jenis straightforward perkataan. Anak yang okey bila kata-kata ujung kampung tu awak punya, dia faham ayah dia masih ada, maka hasil tu dia tetap bagi ayah sampailah ayah dia tak ada. Jenis yang tak faham ni, ayah saya dah bagi ni, suka hati aku lah, dibiarkan ayahnya macam tu, dah tak ada sumber. Ini berlaku ni, ini real case. Sebab saya di kuliah saya biasa suka petik contoh real. Teori banyak boleh baca dalam buku. Okay. So anda kena berhati-hatilah. Jadi satu nama lah, hibrid lah, ada amanah, itu cerita panjang lah dalam faraid, dalam pada pengurusan harta Islam, right? Cuma itu kewaspadaan perlu. Ya, kewaspadaan juga perlu. Tengok juga sebab soal harta ni kita faham. Okey, soal harta ni kita faham. Jadi hibah, katalah kita bagi. Anak angkat tidak mendapat warisan, tidak ada dalam silibus agama Islam. Fiqh anak angkat dapat bahagian, ilek, boleh. Habis macam mana dia nak dapat? Dia baik, dia jaga saya, dia okey. Dia banyak tolong saya, dia banyak meringankan kesusahan saya. Maka itu dalam hibah kita boleh bagi dia. Ikut faraid dia tak dapat. Jadi cara nak bagi anak angkat ni secara hibah. Hibah is pemberian kasih sayang. Saya bagilah suku ekil, suku ekar, okey bagi. Habis dia dapat itu ya. Jadi hibah itu juga termaktub dalam definisi, tercakup dalam definisi sedekah. Sebab kita beri kepemilikan kita untuk mendapat pahala Allah, juga infak kerana mendapat kemaslahatan kepada budak itu. Alright. Jadi sedekah ada wajib. Sedekah wajib ni zakat lah, semua tahu kan. Sedekah wajib adalah zakat, ya. Dan juga sedekah yang tatawwu. Okay, jadi kerangkanya sedekah ada wajib dan ada sunat. Tatawwu ni sunat. Naqala Tabari wa ghairuhu al-ijma'a ala anna al-ikhfa'a fi sadaqati tatawwu'i afdal wal i'lana fi sadaqatil fardhi. Ada dua kaedah ulama bagi. Memang Tabari ni ulama besar. Okay. Jadi nukilkan
Tabari, daripada Tabari menukilkan ini, wa ghairuhu al-ijma', sepakat. An al-ikhfa'a fi sadaqati tatawwu', bahawa dalam perihal memberi sedekah sunat, maka yang lebih utama itu secara sembunyi-sembunyi. Afdal fi sadaqati tatawwu'. Wal i'lana fi sadaqatil fardhi, adapun sedekah yang fardu, meaning zakat, itu lebih utama ditunjuk-tunjukkan, diiklan-iklankan. Apa benda ni? Okey, sedekah tatawwu. Sebab tu kita masuk masjid, kita tak pernah tayang-tayang. Orang masuk box tabung masjid, orang selalu cover lain. Cover lain ni anda niat kena betul, kerana afdal itu supaya secara senyap-senyap. Jadi sebab tu anda tak tayang, anda keluarkan RM50 saja begini baru masukkan. Tak ada, orang tak pernah buat gitu. Okey. Tapi kalau sedekah yang wajib, zakat, itu bukan kita nak kata ditunjuk-tunjukkan dengan sebab hati-hati, jangan sampai riak. Duk bayar zakat je selfie, salam. Inilah zakat untuk diriku dan juga upload lah mana-mana lah, IG, FB apa semua, WhatsApp group. Bukan masuk macam tu. Alhamdulillah, cakap lah, alhamdulillah saya dah bayar. Cukup lah tu. Kenapa dikatakan mengatakan bahawa sedekah fardu itu afdal diiklankan, tujuan dia supaya bagi motivasi kepada orang lain supaya segera bertindak seperti saya. Tujuannya supaya menjadi tauladan kepada orang lain, supaya I've done my part, anda bila lagi, itu maksudnya. Ni saya dah bayar zakat ni, berdiri dah dengan Pak Imam atau Pak Amil, alhamdulillah dah. Okey, yang baca, oh ya saya belum lagi bayar zakat. Okey, jadi sebagai tauladan, sebagai galakan, sebagai pemberitahuan supaya cepat bertindak. Adapun sedekah yang secara sunat itu, maka afdalnya secara senyap. Tapi janganlah senyap sangat. Munjung-munjung je letak dekat kursi luar. Sudahnya yang makan siapa? Kucing, sedekah kucing. Okey. Boleh ke kita nak sedekah kita publicize? Boleh. Sirran wa alaniyatan, asalkan anda tidak mempunyai satu niat yang buruk. Boleh. Anda nak sedekah tamat, tiba-tiba 2 kotak, 5 kotak ada kat masjid, tak cakap dari siapa kepada siapa, ni siapa punya pun bermasalah. Ini kena senyap-senyap ni supaya tangan kanan tahu, tangan kiri tak tahu. You are creating problem to management. Letak kipas 2 biji kat sini, siapa ya? Masjid nak rekod. Itu tidak termasuk. Cakap tu terang, saya nak sedekah. Jangan cakap pada umum, cakaplah pada manajemen. Itu termasuk sedekah secara memberitahu. Itu dibenarkan, asalkan anda tidak berniat riak dan sebagainya. Okey. Jadi itu sedekah, masuk sedekah. Wakaf Abu cerita, wakaf juga bentuk sedekah. Sebab mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wakaf juga nama sedekah. So istilah sedekah ni adalah istilah yang besar, di bawahnya satu kapal lebih kurang saja. Saya telah nyatakan beberapa minit yang tadi. The difference between the wakaf, zakat, infak dan juga sedekah. Tapi secara umum adalah pemilikan kita memberi, kita pindahkan pada orang lain, mengharap pahala Allah dan mengharap kedekatan kepada Allah SWT, itu maksud sedekah. Fadilatnya besar, tadi saya telah nyatakan sebelum ini. Right, ini adalah maksud sedekah. Okey, sekarang kita nak tengok. Kita rajin sedekah bulan Ramadan ni, alhamdulillah, mudah-mudahan ya, dan cuma kadang-kadang kita agak habis bulan Ramadan kita dah tak rajin sedekah. Kita tak dengar anak yatim sana sini kena jamu, kita tak, itu yang ada kesilapan sikit. Kita lah kena bawa perangai Ramadan tu kepada bulan-bulan lain. Ramadan tu kita rajin sedekah, bulan lain pun rajin sedekah lah. Tak perlu banyak lah, anda mampu bila. Sebab kata Imam Fakhruddin Ar-Razi itu, sedekah ini sesuatu yang kamu boleh memberi manfaat kepada orang lain atau bermanfaat kepada dirimu.
page 172, 274. Itu masuk rezeki. Kena sedekah daripada rezeki itu. Okey. Jadi kita cek balik, kita punya macam mana kita nak tahu kita punya tindakan sedekah ni okey ke tak okey. Kita nak tengok sama ada sedekah kita ni diterima atau tidak diterima. So dia ada dia punya SOP, dia ada kriteria dia. Kriteria dia mudah saja. Anda mesti pernah dengar Bismillahirrahmanirrahim, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Baqarah, alif lam mim tu kan? Baik. Orang beriman dengan perkara gaib, orang yang sembahyang, dan ini ciri-ciri orang yang berjaya, orang beriman. Okey, frasa ataupun ayat wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan sebahagian daripada apa yang kami beri, yang kami rezekikan kepada mereka itu, kepada kita, mereka belanjakan, mereka infakkan. Okey, analisis pertama. Bila Allah kata wa mimma, mimma itu mim nun, daripada, min is from, tabi'idiyah. Min ni ada 9 jenis apa maksud min. Sebab itu kalau setakat saya selalu cakap ni, budak-budak lah kawan gitu. Dia baru tahu baca terjemahan hadis, dah macam imam mazhab. Bahasa Arab ke laut, ni problem. Kalau belajar usul fiqh lagi buka jam'ul jawab, min ni ada berapa makna sebenarnya? 9 lebih, ada berbelas min saja. Min ila. Standard paling cemeh tu huruf jar kan? Min ila, anala, firuba, bakala. Lepasnya mari bawa and so on. Maksud saya kita ni banyak jahil, janganlah kita tunjuk sangat nak ulas-ulas kalau kita tak mengikut syarah-syarah para ulama. Okey, min adalah litab'idiyah, sebahagian. Wa mimma, how do you interpret these words? Dan sebahagian daripada yang kami rezekikan. Makna nak sedekah, jangan sedekah semua sampai kamu pun tak ada kamu yang jadi peminta sedekah. That's problem. Baik, gaji 12,000 contoh. 12,000 sedekah. Jadi macam mana? Sebab itu tak boleh begitu. Kenapa tak boleh? Dalil pertama, min ini Allah kata sebahagian rezeki kamu. Untuk kamu pun kamu kena ingat. Untuk anak bini kamu pun kamu kena ingat. Bahkan dalam fiqh haji kan, dalam bab munakahat, hujung-hujung tu bab nafkah, bab hadanah, nafkah dan sebagainya. Itu wajib kepada anak memberi nafkah kepada ibu bapanya yang tidak berpendapatan. Jangan raya je, bagi sampul. Anak wajib bagi maintenance, bagi nafkah kepada ibu dan bapanya yang tidak punya sumber pendapatan. Wajib tak? Dia tak kata berapa. Bagi beras, bagi bawang dan sebagainya, yang basic-basic lah. Okey. Nak bagi 4 fingers buat apa? Bagi yang basic-basic. Okey. Tetapi syaratnya jika anak itu masih mempunyai harta lebihan selepas dia menafkahi keluarganya, wow, wajib benda tu. Kalau dia nak maintain keluarga dia pun dia tak mampu, maka at that moment dia tak wajib bagi mak bapak dia. Ini penting konsep ni. Wala tafsu jadakul albas. Jadi kalau sedekah tu jangan terlalu banyak sampai diri pun tak ada apa. Dan jangan terlalu kikir, terlalu bakhil dan kedekut. Gaji 25,000, sedekah RM1 sahaja. Itu kikir. Itu juga dilarang. Okey? Depends lah, 25,000 naik Bentley, miskin lah tu. Jadi itu depends, subjektif ya. Baik. Min, jadi orang yang bersedekah jangan berlebih sehingga semua yang hasilnya dia sendiri akhirnya menjadi meminta sedekah. Baik, saya ada lagi 7 minit. 2. Wa mimma razaqnahum, dan kamu belanjakan, sedekahkan harta rezeki yang aku, kata Allah, bagi kepada kamu, kepada mereka. Iaitu kamu nak sedekah, harta itu pastikan ownership lies on yourself. Harta yang kamu sedekah ni betul harta kamu, bukan harta orang lain. Harta orang lain dah rasab, haram, tak diterima. Harta sendiri, bukan harta orang lain.
Kereta loan dengan bank tak habis bayar lagi. Bukan harta kamu. Tu hire purchase kan? Tu kereta siapa tu sebenarnya? Kereta bank. Okey? Al-bai' bi thaman al-ajil. Okey. Boleh tak nak hadiahkan benda tu? Secara teori tak boleh lah, sambung bayar tu lain cerita. Tapi kalau saya nak katakan, itu bukan milik kita. Jadi kita tak boleh sedekah dengan benda tu. Baik. Okey. Janganlah kalian okey, yang ketiga, razaqna, kami yang rezekikan. Sebab itu kata ulama, jangan harap imbalan yang sama atau lebih banyak ketika kita memberi rezeki. Jadi Allah firman pada ayat lain, janganlah kalian mengharap habuan atau imbalan sedekah itu, kerana akulah yang memberi rezeki kepadamu dan infakkan sebahagian harta kamu, hartaku kepada hamba-Ku, kata Allah. So bila kita faham yang kami rezekikan, Allah yang aku rezekikan kepada kamu. So rezeki ni Allah yang bagi. Jadi kalau kita monjong ke orang lain, kita bagi 3 biji pelam, tiba-tiba terima kasih ya, dia tak bagi apa pun, boleh tak kita mengharap-harap? Tak boleh. Sebab cara berfikir begini, dia bagi pun alhamdulillah, dia tak bagi pun alhamdulillah. Sebab yang memberi rezeki hakikatnya siapa? Allah. Dia kena fine tuning pemahaman tu begitu. Barulah tak ada cerita tiap tahun aku bagi rumah dia tak pernah balas, tahun depan tak payah bagilah. Sebab tak faham tuning tu. Ya, jadi nak ikhlas betul-betul bagi. Okay. Sampai ada dalam masyarakat kita, I'm Japanese, so I know the culture of Japanese. Sampai ada yang mengatakan, alah kita tak payah bagilah, tak payah mulakanlah, susah-susah nanti dia bagi lagi, tahun depan kena bagi lagi. Ada ke sampai macam tu? La haula wala quwata illa billah. Ada bagi, tak ada bagi doa. Okey? Ada bagi, tak ada bagi doa. Tapi rumah 5 tingkat takkan bagi doa aja. Itu pada diri kita. Kita kena fikir. Jadi macam mana isu ni? Ingat kata Nabi, bila Nabi orang bagi hadiah, kita pun bagi hadiah. Kamu salinglah bertukar ganti hadiah, nanti akan lahir sifat kasih sayang. Ya, alright. Dan tapi itu tadi, pastikan keluarga anda cukup nafkah. Baik. 4. Yunfikun, diberi kepada orang yang memerlukan, orang yang iaitu yunfikun. Kami rezekikan kepada mereka, dan sebahagian daripada harta yang kami bagi ini kamu belanjakan. Tuhum, the issue is tuhum. Ila man istahaqqa hadhil infaq, man istahaqqa hadhil atiyah. Iaitu siapakah yang berhak mendapat sedekah-sedekah ini? Orang yang memerlukan ataupun orang yang wajib kita nafkahi. Itu. Nafkah family pun sedekah ke? Ya, itu dikira sedekah. So if your husband is stingy, husband kedekut, dia orang yang tidak bersedekah. Itu saja. Parent tidak menafkahi anak sekolah, tidak bagi jajan and so on, itu parent yang kedekut. So tak heran, tadi kita telah jelaskan sebelum ini, efek orang yang tidak bersedekah, dia boleh bangga, sombong dan juga besar diri. Itu efek dia, itu bahaya. So agak-agak kalau dah perasaan bagus, dah naik grade dalam perjawatan, gaji paling besar dalam kampung, cepat-cepat sedekah sebelum sifat bangga diri dan perasaan menyelubungi jiwa. Problem nanti. Orang tamak selalu rugi. Okay? Jadi cara kita nak membetulkan balik dalaman itu dengan cara bersedekah. Dan kita tak kata awak mesti sedekah 100,000, tak kata begitu. Berapa ialah kamu? RM1 lah, 50% lah. Tapi lagi banyak, lagi besar pahala. Itu maksudnya ya. Baik. Jadi kita belanjakan kepada siapa? Jadi harta yang kita ada ni kita memang kena belanja. Memerlukan dan juga orang yang dinafkahi. I still have 2 minutes. Razaqnahum, siapa yang bagi rezeki tadi? Allah. Sebab itu ada ulama mengatakan bila nak sedekah itu cakap bismillahirrahmanirrahim, sebab ingat ini rezeki dari Allah. Aku tebus kembali untuk keselamatan diriku. Mudah-mudahan dengan sedekah aku menjadi sehat,
aku menjadi barokah. Itu cara quote unquote medical solution dalam Islam. Dan akhirnya bagaimana kita asyik sedekah aja pada orang yang ke atas bumi, yang bawah bumi, macam mana kita nak sedekah orang yang dah meninggal? Takkan kita nak korek bagi air kotak, bagi ambung, tak adalah begitu. Suatu kita baca ayat Quran, sedekah Fatihah, konsep dia begitu. Jadi isu dia bukan Nabi buat tak buat. Kalau nak cakap Nabi tak buat, Nabi pun tak pernah berkhutbah cakap Melayu. Nabi tak pernah khutbah Jumaat cakap India. Nabi tak pernah khutbah Jumaat cakap Spanyol, American, Latin dan sebagainya. At-tarku la yaqtadi at-tahrim. The omission of Prophet by Prophet SAW doesn't amount to prohibition. Tak buatnya Nabi. Ini belajar usul fiqh. Jangan cuma bangga dengan terjemahan hadis je. Tak buatnya Nabi sesuatu tidak menunjukkan benda itu haram. Asalkan ada sandaran dan dalil. Okey, next. Jadi beginilah, bila kita kenduri, ni kena faham konsep. Kita baca ayat Quran, kita sedekah makanan, sedekah dapat pahala, niatkan semua tu kepada siapa yang kita nak niatkan bagi pahala tu. The keyword is atasadduq al-ihda, ihda'u thawabil al-ahya ila al-amwat. Bersedekahkan pahala itu dari orang hidup kepada yang mati. Itu isu fiqh dia, bukan soal genduri-genduri apa benda. The crux, the issue tu, core issue dia itu, perbahasan fiqh. Jadi orang ada yang mengatakan tak sampai. Itu yang dia bang orang yang buat genduri. Tak sampailah Nabi tak buat itu, pumpang-pumpang. Suka hatilah. Benda khilaf. Kami mengatakan dalam mazhab 4 sampai pahala. Wal mu'tamad inda arbabil madhahibil arba'ati istihbabu qiraatil Qur'anil Karim lil amwat. Sunat disukai membacakan ayat Al-Quran untuk orang yang sudah mati. 4 mazhab. Sampai ke tak sahabat? Yasil. Hada yasil. Inda ahli sunnah wal jamaah ihda'u thawabil al-ahya'ati lil amwat yasil. Khalas. Sampai. Sebab itu bila ada orang mati kita baca Fatihah selain innalillah, jangan condemn. Nabi tak buat baca Fatihah lah, baca inna. You tak faham. Kita nak sedekahkan dia pahala. Orang dah mati takkan nak sedekahkan munjung apa dalam kubur tu. Konsep tu penting, sedekah pahala di sisi Ahlussunnah wal Jamaah. Sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد.